Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton You Wartawan versi Malaysia memilih 2013. Parlimen sudah dibubarkan. Ramai yang teruja sejak hari Rabu lepas apabila Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak membubarkan Parlimen yang ke-12. Dan kita nak berkongsi cerita beberapa perkara hari ini. Pertama, saya akan bersama dengan pengundi-pengundi muda sejauh mana keterujaan mereka untuk menyambut Pesta Demokrasi Pilihan Raya Umum ke-13 ini, bagaimana ekspektasi mereka, bagaimana harapan mereka, bagaimana mereka teruja untuk turut serta dalam proses demokrasi ini. Dan kita juga ingin melihat sejauh mana media sosial kali ini memainkan peranan yang cukup besar dalam proses demokrasi ini, di mana kalau dahulu mungkin berita disalurkan dalam jangka masa yang agak lewat sedikit, tetapi hari ini masing-masing setiap seorang pengguna Twitter, seorang pengguna Facebook ataupun Instagram mampu untuk memberikan pandangan mereka dan juga mampu memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan pilihan raya. Saya bersama dengan dua orang pengundi muda, dua orang yang baru daftar menjadi pengundi buat pertama kalinya untuk pilihan raya umum akan datang ini. Saya bersama dengan Mas Sarhatan dan juga Syafiq. Teruja tak untuk pilihan raya kali ini? Teruja, beyond teruja. Beyond teruja, Syafiq? Sangat teruja sebab ini kali pertama saya akan mengundi. Okey, tengok muka pun dah teruja. Tapi saya nak lihat keterujaan masyarakat, keterujaan rakyat Malaysia menjelang pilihan raya umum yang akan datang, di mana pada hari Rabu lepas masing-masing telah berkongsikan pandangan mereka tersendiri di Twitter, sehingga kan kata kunci hashtag seperti bubar dan juga GE13, PRU13 menjadi trending worldwide, di mana kita lihat apakah paparan di Twitter Jaya, bagaimana Twitter Jaya berkongsi keterujaan mereka tentang pilihan raya akan datang. Kita saksikan package ini. Antara respon di Twitter yang menggunakan hashtag GE13 ialah mendoakan kesejahteraan negara semasa dan selepas pilihan raya umum kali ini. Selain itu, keterujaan untuk balik mengundi turut diluahkan melalui Twitter. Ada juga yang lega dengan pengumuman ini memandangkan ada aktiviti lain yang telah dirancang sebelum ini. Anda bolehlah kongsi pendapat anda mengenai berita pembubaran ini kepada kami melalui hashtag Malaysia Memilih. Jika anda ingin berkongsikan pandangan anda sendiri mengenai pilihan raya, pelbagai isu menjelang pilihan raya umum ke-13 ini, anda boleh bersama kami di Astro Awani, bersama kami di You Wartawan, sertakan tweet anda dengan hashtag Malaysia Memilih, di mana pandangan anda cukup relevan bagi kami, membantu kami melakukan perkembangan terkini dalam paparan berita kami. Jadi kalau dilihat pada kali ini juga, selain daripada Twitter, pelbagai platform digunakan oleh masyarakat untuk sama-sama meraihkan pilihan raya umum yang ke-13 ini. Syafiq sendiri dalam astroawani.com ada membuat paparan mengenai bagaimana evolusi promo. Sebab kita nak menggalakkan mereka mengundi di luar sana. Betul. Jadi Syafiq ada berkongsi cerita mengenai bagaimana evolusi promo pilihan raya dilakukan dengan melakukan perbandingan promo pilihan raya pada 1955 Betul. oleh saudara penyanyi Zainal Alam pada ketika itu, dan juga promo pilihan raya umum yang ke-13 akan datang ini, di mana One Nation MC menjadi penyanyi yang menyanyikan lagu untuk pilihan raya ini. Jadi kita saksikan paparan ini bagaimana. Promo televisyen pertama disiarkan sempena pilihan raya pertama Persekutuan Tanah Melayu yang diadakan pada 27 Julai 1955. Ia menampilkan penghibur terkenal ketika itu, Zainal Alam, dalam klip berdurasi 4 minit 38 saat. Promo yang disiarkan agak ringkas, selaras dengan teknologi penyiaran pada ketika itu. Walau bagaimanapun, telatah dan lagu yang dipersembahkan oleh Zainal Alam ini amat menghiburkan penonton, selain menyampaikan mesej kepentingan untuk keluar mengundi. Di tahun 2013 ini pula menampilkan kumpulan terkenal One Nation MCs. Lagu yang lebih rancak digunakan bersesuaian dengan cita rasa anak muda ketika ini. Jika di tahun 1955, promo yang dihasilkan adalah ditujukan kepada penonton yang lebih matang, manakala tahun 2013 ini pula ditujukan untuk golongan muda kerana ingin mengajak kumpulan sasar itu keluar mengundi, di mana kebanyakan daripada mereka adalah pengundi buat pertama kali. Apa pandangan anda mengenai kedua-dua promo ini? Kongsikan pandangan anda dengan menghantar tweet bersama hashtag Malaysia Memilih.
Okey, pada penonton You wartawan, saya ingin bertanya kepada anda di mana satu menjadi pilihan anda antara video promo Zainal Alam ataupun video promo One Nation MC. Anda mempunyai pandangan anda sendiri. Anda boleh ke Facebook You wartawan untuk mengundi manakah video yang menjadi pilihan anda, dan kita akan kongsi bersama dengan anda pada minggu hadapan. Syafiq, kalau diberi pilihan antara dua video itu, bagaimana kita melihat evolusi dan juga yang mana satu dalam peranannya sebagai menarik perhatian untuk rakyat mengundi, yang mana satu pandangan Syafiq yang lebih memberikan mesej yang lebih jelas? Okay, sebab dalam artikel tu pun saya tulis sebab apa peranan target audience kepada video tu. Mungkin yang pertama sekali 1955 ia kepada penonton yang agak lebih matang, dan kepada 2013 pula you dah tengok tadi kan, it's like macam hip hop sikit tu, rancak. Dan target mungkin adalah anak-anak muda seperti kami berdua, Zul sekali lah, kami bertiga untuk anak-anak muda sekali. So berbeza, jadi mungkin bagi saya sendiri pun saya mungkin relate to yang 2013 lah, One Nation MC. Sebab One Nation MC begitu relevan sekali, kumpulan yang terkenal dan lagunya rancak, dan bila tengok pun macam pay attention jugalah kan. Dan bagaimana kali ini bukan saja video itu dua saja, tapi saya rasa ini adalah peranan YouTube juga atau peranan Facebook, di mana saya tak terbayang pun saya akan menonton promo tahun 1955 di YouTube. Tapi ini bagaimana dapat memberikan satu suntikan baru atau memberikan satu keseronokan dan juga kemeriahan menjelang pilihan raya umum akan datang. Maisarah sebagai pengguna Tegar YouTube, bagaimana? Bila saya tengok tu saya macam macam ni dulu cara-cara kita nak panggil orang mengundi. Tapi yang sekarang saya tak adalah nak kata tak elok ke apa, tapi saya lebih suka yang sebelum ni sebenarnya. Dia lebih menampakkan saya ni sebagai seorang yang penting, bukannya macam marilah macam tu kan. Elemen-elemen dia lah saya lebih suka yang lama. Itu pandangan masyarakat. Ada pandangan sendiri di Facebook You wartawan, anda boleh kongsikan bersama kami. Syafiq mungkin suka yang tu lah kan. Ya, mana Syafiq. Okey, itu pandangan korang. Okey, tapi kita nak tengok juga pada hari Rabu lepas apabila Perdana Menteri mengumumkan pembubaran parlimen, ramai saudari yang menggunakan platform Instagram dan juga cukup kreatif memuat naik gambar-gambar mereka. Jadi kita saksikan antara paparan ataupun bagaimana aksi rakyat Malaysia merakamkan detik-detik bersejarah pembubaran parlimen di Instagram. Kita saksikan visual ini. Okey, itu dia paparan di Instagram Syafiq dan juga Maisarah. Akhir nanti, mungkin saya pergi ke soalan kita yang paling asas sekali untuk perbincangan hari ini. Keterujaan sebagai seorang pengundi pertama. Kerana banyak orang ada pandangan yang berbeza-beza mengapa mereka menjadikan pilihan raya umum yang ke-13 ini adalah pilihan raya pertama mereka untuk mengundi. Syafiq mungkin ada cerita sendiri. Sejauh manakah kesedaran itu sampai dan juga kenapa baru hari ini nak mengundi? Kalau kita recap balik, Syafiq dan juga Maisarah katanya sudah layak untuk mengundi pada pilihan raya lepas, tapi baru kali ini dapat mendaftar. Bagaimana? Okey, masa 21 tahun mungkin tak terfikirlah nak undi, mungkin satu undi je kot, saya punya undi, boleh ke make a difference. Tapi bila saya dah mula bekerja, saya cerita dengan Zul tadi tu kan, saya kena start bayar cukai. Bila start kena bayar cukai tu saya fikir macam saya ada memainkan peranan yang penting juga di dalam negara ini. Sebab dah bayar cukai, saya mahu kerajaan yang mungkin ada kasih benefits kepada saya semua tu. Jadi saya mulalah berdaftar pada umur 24 tahun, 2 tahun lepas, dan GE13 pun PRU 13. So saya akan mengundi buat pertama kali dan sangat seronok sebab memainkan peranan penting kerana saya tahu kawan-kawan saya yang sebaya dengan saya pun akan mengundi juga, dan kami sering menggunakan platform Twitter dan Instagram untuk berbincang tentang isu-isu semasa. Okey, Maisarah pula, bagaimana ceritanya? Keterujaan sebagai pengundi pertama pada kali ini. Apakah ekspektasi dan juga apakah pencetus untuk pergi mendaftar dan juga untuk mengundi pada kali ini? Sebenarnya masa 2008 tak cukup umur lagi. Oh, belum cukup umur lagi. Tapi dah teruja dah. Sebab berarti saya bulan 8. GE12 masa tu bulan 3. Jadi saya tunggu sampai birthday, lepas tu saya terus mendaftar. Sebab saya ni suka nak berbincang. Tapi kalau kita tak daftar, ini menjadikan pendapat kita jadi tak relevan. Kita setakat cakap kedai kopi je. Saya tak nak pendapat saya kekal di situ saja. Saya nak undi cakap saya tu sampai. Okey, kalau saya rasa yang sekarang tak bagus, saya patut undi yang lebih bagus, betul tak? Jadi kalau saya tak daftar, saya lagi macam
maintain kosong je lah. Kerana orang kata kalau kita dah mendaftar sebagai pengundi itu, apa benda pandangan kita ianya jadi macam sah dan juga diperakui oleh pihak betul, orang ramai. betul. Okey, kita nak banyak lagi nak berkongsi selepas ini, tapi saya terpaksa berhenti rehat seketika dahulu kerana kita nak kaitkan bagaimana anda sebagai pengundi pertama, platform media sosial contohnya memainkan peranan yang cukup penting untuk pilihan raya umum akan datang ini. Dan tadi Syafiq ada bercerita mengenai bagaimana perbincangan berlaku di Facebook, di YouTube, di Twitter contohnya, Syafiq kaki Twitter dan juga bagaimana Instagram sekarang, dan bagaimana Kik dan juga platform media sosial yang baru yang lain memberikan warna yang sedikit menarik di pilihan raya kali ini. Itu kita bincangkan selepas ini dalam You Wartawan. Kita berhenti rehat seketika dahulu. Perasaan amat teruja sekali. Pasti kali ini akan berlaku satu pilihan raya yang akan dikenang selama-lamanya dengan semangat yang baru. Okey, bertemu lagi kita dalam You Wartawan. Anda juga adalah wartawan di musim pilihan raya ini. Pandangan anda dan juga cadangan anda amat kami perlukan di platform yang telah kami sediakan di platform Facebook You Wartawan, ataupun anda boleh ke esrawani.com untuk menghantarkan pandangan anda di situ. Anda boleh juga menghantar video bersama kami. Mungkin ada cerita-cerita di tempat-tempat pilihan raya anda yang mungkin anda boleh kongsikan bersama kami. Kami amat memerlukannya di musim pilihan raya ini. Jadi Syafiq, tadi kita bercerita mengenai keterujaan pertama kali sebagai pengundi. Masalah juga begitu. Tapi akhirnya nanti sebagai pengundi yang belum lagi memangkah di kertas undi, apakah ekspektasi anda berdua untuk pilihan raya kali ini? Sejauh manakah anda merasakan bahawa saya bukan setakat untuk memangkah nanti, tapi saya perlu mengikuti setiap proses pilihan raya ini, memahami setiap proses demokrasi ini. Bagaimana itu anda lakukan? Okey. Sebab saya pun bertugas di esrawani.com juga. So saya kena membaca, mungkin saya nak pergi ceramah. Kali ini mungkin saya nak pergi ceramah kepada kawasan saya di Titi Wangsa, dan juga saya sering ikut hashtag PRU13 dengan GE13 ataupun Bubal beberapa hari lepas. Jadi saya sering membaca tweet apa pandangan mereka, apa pandangan kawan-kawan saya dan juga anak-anak muda, kerana saya rasa sebelum kita memangkah kita perlu berbincang juga secara objektif. Kita tak boleh nak, sebab saya rasa anak-anak muda ni kita dah tahu siapa kita nak pangkar pada hari itu. Tapi secara objektifnya kita perlu listen to the both sides juga, dua-dua. So perlu terus berbincang tentang isu semasa, mungkin tentang rumah pertama, tentang pendidikan, tentang PTPTN, isu seperti itu. Masalah sendiri bagaimana? Apakah ekspektasi untuk pilihan raya umum kali ini? Dan sebagai seorang pengundi pertama, apa proses yang teruja, proses yang mana nak diikuti untuk kali ini? Itulah sejak panas ni, sebab saya di rumah memang latar belakang yang berdebat setiap hari. Saya, adik saya, ayah saya terutamanya. Jadi sekarang ni dah mulalah macam cakap, rasa-rasanya kalau orang lain, kalau berlaku perubahan dalam kerajaan, adakah akan dapat ke manifesto-manifesto yang tengah dibincangkan sekarang. Jadi macam Syafiq juga, saya banyak follow di Twitter, banyak baca di Facebook ke di mana-mana. Tapi saya ni lebih kepada, bila saya baca sikit, saya tak suka baca sampai mendalam sangat. Saya baca, kita compare kan. Kita buat analisis kita sendiri. Betul. Okey, saya nak tanya juga kerana apabila banyak maklumat kita dapat di media sosial, sudah pasti dalam masa sama tadi macam Maisarah kata, kita perlu memberi saringan kita sendiri. Betul. Jadi bagaimana media sosial juga kita perlu pandai untuk menggunakan supaya kita dapat membuat keputusan atau pertimbangan ataupun analisis yang sewajarnya sebagai seorang pengundi muda. Bagaimana itu dilakukan? Kita kena pandai pilih lah sebenarnya informasi. Macam kalau kita rasa macam terlalu merepek tu, kita block ajalah. Sebab kadang-kadang kita nak sensor apa orang cakap, apa yang orang-orang paparkan di internet, di TV dan sebagainya. Kita rasa macam kadang-kadang kita rasa benda tak payah sampai kat kita pun. Contohnya, maaf cakaplah video seks semua kan. Saya rasa kalau saya pandai sensor apa yang sampai ke dalam otak saya, tak ada masalah. Tak ada masalah. Syafiq Benda tak ada masalah. Betul juga, tak ada masalah juga sebab mungkin kita kena faham bahawa separuh tweet itu datang daripada emosi diri dia sendiri, bukan secara objektifnya bila mereka tweet ataupun paparkan YouTube video ke apa-apa ke. So kita kena lihat secara objektif, dan separuh orang pun yalah macam gunakan emosi amatlah sangat. Tapi kita tak boleh salahkan mereka. Kita harus pandai juga sebagai pengundi. Tapi kita sendiri pun mempunyai pandangan kita sendiri. Mungkin saya pun ada pandangan saya,
dia pun ada pandangan dia, dan Zul pun mungkin ada pandangan. Jadi rasa respect dan hormat tu lebih penting untuk dilakukan pada kali ini. Betul, dan Kita baca je lah. Kita kena pandai cari orang yang berbincang dengan kita. Untuk bincang kita. Jangan orang yang sembrono je bergaduh sebenarnya. tak Okey, mahu. saya nak bertanya dengan Chris yang merupakan naib Presiden Social Media Chambers Malaysia. Hello Chris. Ya, hello. Chris, bagaimana kita melihat media sosial memainkan bukan sahaja setakat memainkan peranan yang penting untuk pilihan raya umum akan datang ini, tetapi ianya memberikan kelainan warna berbanding pilihan raya yang sebelum ini. Kalau dilihat, kalau pembubaran parlimen minggu lepas dilakukan, bagaimana informasi itu dikongsikan dengan lebih jelas dan bagaimana masyarakat keseluruhannya masing-masing ada pandangan mereka sendiri. Chris sendiri mungkin ada pandangan bagaimana media sosial memainkan peranan dan juga memberi dimensi yang cukup berlainan dalam pilihan raya umum akan datang ini. Saya rasa seperti mana yang kita sedia maklum, ini adalah orang kata pilihan raya social media pertama di negara kita ni. Dan kebelakangan ini sebelum pembubaran parlimen, kita nampak banyak aktiviti di social media, terutamanya di laman Facebook dan juga blog yang banyak kedua belah pihak banyak mewawarkan pendapat mereka dan pendapat mereka ni seperti mana yang seorang lagi beritahu tadi tu, ada yang merepek, ada yang betul dan sebagainya. Tetapi selepas pembubaran parlimen, apabila kita lihat pada engagement di social media, terutama di laman Facebook, kita lihat dimensi yang berlainan pula, di mana parti pemerintah dan juga parti pembangkang banyak sekarang mengutarakan polisi-polisi mereka melalui Facebook. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa mereka cuba meyakinkan pengundi atas pagar terutamanya tentang keberkesanan polisi mereka jikalau mereka dapat memerintah kelab. Jadi kita lihat ada perubahan dari sudut sebeginilah untuk meyakinkan pengundi-pengundi, terutamanya pengundi muda. Dan bagaimana kalau kita mulakan tadi perbincangan, kita merasakan bahawa pilihan raya umum ini adalah satu pesta demokrasi yang perlu diraikan dan semua orang ada pandangan dan juga perlu juga bijak untuk berkongsikan informasi dan juga berkongsikan pandangan. Pandangan Chris sendiri bagaimana? Adakah kematangan kita cukup jelas apabila kita menggunakan platform media sosial secara keseluruhannya? Saya bagi contoh, terutamanya episod di Lahad Datu, ramai yang menggunakan laman social media terutamanya Twitter untuk memberi pandangan mereka. Kita dapat banyak expert expert tentera, expert polis dan sebagainya. Secara walaupun tiba-tiba mereka kan? bukan pakar, mereka cuma meluahkan pandangan mereka. Kita ni memang negara yang demokratik. Pandangan mereka boleh membawa apa saja pandangan, tetapi pada pendapat saya secara peribadilah, banyak pandangan tersebut bukan boleh diguna pakai sebab itu adalah mengikut perasaan mereka dan juga mengikut firasat mereka pada keadaan tertentu. Jadi kita kena lihat balik pada apa yang diutarakan oleh pemimpin-pemimpin politik, apa pendapat mereka dan juga apa polisi mereka. Jadi daripada situ mungkin pengamal-pengamal social media boleh berhujah ataupun berdiskusi sesama mereka tentang polisi tersebut. Bukan memainkan sesuatu isu yang sedang hangat dimainkan oleh semua pihak lah. Jadi saya rasa cara engagement begitu lebih membina daripada apa yang mereka selalu lakukan, iaitu mengutuk ataupun membawa sesuatu isu tetapi tiada penyelesaian ataupun tiada orang kata keberkesanan dia. Sebagaimana kita kata tadi, kita sendiri pun sebagai pengguna media sosial harus bijak untuk menyaring dan juga menapis maklumat-maklumat yang kita perlu tahu, Chris, kan? Chris, ya, terima kasih kerana bersama kami dalam You Wartawan. Mungkin ada masa di kesempatan yang lain kita boleh kongsi juga informasi, juga kongsikan juga pandangan di platform-platform lain di Astro Awan ini. Terima kasih, Chris. Terima kasih. Okey, You Wartawan nak berhenti rehat seketika dahulu. Mereka juga ada pandangan mereka sendiri. Syafiq dan juga Maisarah ada benda nak cerita. Kita kongsi bersama mereka selepas ini. Kemungkinan PRU kali ini banyak undi rosak ataupun tunaikan tanggungjawab anda sebagai pemilih.
Okey, anda masih lagi bersama dengan You Wartawan. Anda juga adalah wartawan. Anda boleh juga jadi wartawan seperti kami dengan menghantarkan pandangan anda, hantarkan video anda dan turutkan berikan segala komen anda di platform telah kami sediakan di Facebook You Wartawan khususnya dan juga di esrawani.com. Jadi orang esrawani.com pun ada bersama kita dalam You Wartawan hari ini. Kalau kita bercerita, korang sebagai pengundi pertama, sudah pasti jalan kita mahukan proses demokrasi yang lebih matang di negara kita. Dan kalau orang kata orang muda ni betul ke boleh buat keputusan, pengundi muda ni tahu ke buat keputusan, tahu ke proses demokrasi, tahu ke proses pilihan raya bagaimana? Apabila kata-kata begitu wujud ataupun diberikan persepsi seperti itu, apa pandangan anda mengenai perkara itu? Maisarah contohnya. Okey, sama ada saya boleh buat keputusan ke tidak. Contohnya. Mesti saya boleh buat keputusan. Saya merasakan tak, saya bukan saya rasa umur 21 ke atas memang kita ni dah cukup sebenarnya. Kita dah boleh berfikir okey yang mana yang betul, mana yang tidak, dan kita dah tak ikut perasaan kita lagi kan. Kita dah tak macam kita dah korang dulu kan sebenarnya saya pengalaman saya dengan arwah nenek saya dulu, dia cakap kita nak pangkas siapa dia pula yang tanya dekat mak saya. Jadi saya fikir agaknya orang dulu macam tu dia macam ikut-ikut macam kita siapa yang lebih popular masa tu. Tapi kita sekarang tak. Biasa kalau ini popular tak semestinya dia bagus. Kita lebih kritikal. Kita lebih kritikal sekarang sebab kita lebih berpendidikan dari segi pendidikan pun sama juga. Kita banyak teman berbincang kan sebab bukan setakat orang keliling kita je, kita boleh tengok dalam media sosial, kita boleh mungkin dapat perspektif yang lebih luas daripada apa yang kita fikir sendiri. Syafiq, boleh pandangannya bagaimana sebagai seorang pengundi pertama, bagaimana kita memberikan harapan yang cukup besar juga untuk pilihan raya umum akan datang ini? Kerana kalau anda tidak mempunyai harapan yang besar, sudah pasti anda masih lagi tidak mendaftar sebagai seorang pengundi. Maksud yang dikatakan sebagai harapan itu, bagaimana kita ingin melihat bahawa ada politik di luar sana perlu mendengar kita mahukan kematangan politik yang baru, kita mahukan cari diskusi yang lebih berkesan, dan kita mahu media sosial itu bukan saja digunakan sebagai platform popular, tapi kita mahukan perdebatan ataupun cerita-cerita ataupun diskusi yang menarik daripada ahli politik dan juga engagement itu berlaku. Pandangan Syafiq bagaimana? Saya ada pernah tanya seseorang tentang anak-anak muda kita ni sebab mungkin kita tak tahu polisi secara menyeluruh seperti orang yang intelektual kan, orang intelek. Tapi anak-anak muda ni kita tak boleh underestimate juga. Kita tahu juga setengah benda. Cuma kita tak tahu mungkin ada benda yang lain pula. Dan ini adalah kepada pemimpin pula untuk mendekati mereka dan mungkin yang mana information yang tak dapat tu, itulah cara diorang untuk mendekati anak-anak muda. Raise akses kepada information. Dan salah satu platform adalah media sosial. Kerana anak-anak muda menggunakan media sosial di Twitter, di Facebook, dan itulah cara untuk pemimpin ataupun calon-calon PRU13 nanti harus menggunakan media sosial untuk mendekatkan diri mereka dengan anak-anak muda. Kerana mungkin mereka berada di universiti, mereka bekerja, mereka mungkin tidak akan berpeluang untuk pergi ke ceramah masing-masing. Mungkin diorang akan baca di akhbar, di esrawani.com. Tapi mungkin secara interaction tu, sebab kita perlukan interaction. Artinya zaman sekarang GE13 atau PRU13 ni kita perlukan interaction di antara pemimpin dan juga pengundi. Di situlah PRU13 akan menjadi lebih dinamik kerana interaksi di laman media sosial. Saya suka memikirkan selepas pilihan raya umum ke-13 contohnya, anda sudah bergelar pengundi pertama, sekiranya menjelang hari pengundian nanti anda sudah memangkah dan sebagainya. Jadi bagaimana usaha kita sebagai seorang masyarakat yang celik demokrasi, celik dengan politik dan sebagainya dapat diteruskan lagi? Bagaimana itu tanggungjawab juga kepada anda untuk menjadi seorang rakyat Malaysia yang lebih bertanggungjawab dengan memberikan pandangan dan menjalankan tanggungjawab kita sebagai seorang rakyat Malaysia yang benar-benar faham dengan menjadi check and balance kepada segala polisi dan sebagainya. Bagaimana Syafiq? Selepas pilihan raya umum ke-13, bagaimana ini satu peluang kepada anda untuk terus menjadi pengamal demokrasi yang lebih apa ni? Secara jujurnya di kawasan saya mungkin jalan raya mungkin ada rosak ke apa, kita boleh gunakan media sosial untuk takat gambar ke, kalau ada isu-isu ke yang perlu dibetulkan semua tu. Jadi saya rasa selepas kita undi tu kita boleh check kita punya aduan tu ke mana. Mula-mula sebelum pilihan raya janji nak buat ni, nak betulkan ini, betulkan itu. Jadi selepas itu kita boleh check. Kita ada Twitter, sekarang kita ada Instagram, cakap kat sini rosak. So kita takat gambar, mungkin kita tweet kat dia pula cakap apa susulan selepas itu. Itu adalah amat penting, kita boleh gunakan media sosial untuk membuat susulan. Maksudnya kita sebagai pengundi pada hari ini bukan sekadar mengundi habis saja, tapi kita melakukan peranan yang lebih penting. Kita kena follow up. Jangan kita pemimpin ni yang kita dah undi, jangan sampai kita minta. Okey, itu cerita pengundi pertama kita.
dah janji kena follow up. Dan sebagainya. Kita pun juga bertanggungjawab untuk Ya, check and betul. balance dan sebagainya. Terima kasih Maisarah, terima kasih Syafiq. Ini saja masa yang kita ada. Mungkin di kesempatan yang lain kita boleh terus, mungkin ada Google Hangout dan sebagainya, kita boleh lakukan di astroawani.com. Jadi terima kasih kepada anda. Teruskan menonton kami di astroawani.com untuk paparan segenap dimensi. Teruskan bersama kami saluran platform untuk maklumat PRU anda di Astro Awani. Dan ingat, walaupun anda menggunakan media sosial, anda bertweet, anda Instagram dan sebagainya, undi anda masih rahsia dan tak perlulah kita nak kongsi semua. Itu satu benda dalam Twitter yang ada hari ini. Terima kasih kepada anda. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum. Okay, thank you. Thank you.